100% hati kita mengatakan haram. Bukannya diharam betul-betul, kita tak tahu sebenarnya. Zon aja. Dalam fiqh zon ni boleh pakai. Cuma yang tak boleh pakai dalam akidah. Akidah tak boleh zon. Adapun yang zon akan haramnya itu, maka iaitu seperti harta raja-raja yang zalim. Itu zon, halal ke haram. Dia tahu harta raja yang zalim. Raja tu zalim. Rajanya menindas orang je, menzalimi orang je. Dia kaya, kita pun minta harta dengan dia. Dia pun bagi duit dengan kita. Duit tu halal ke haram kita tak tahu. Tapi zonnya, hati tu berat mengatakan halal ke haram. Hati tu berat mengatakan halal ke haram. Kalau raja tu zalim, haram. Itu namanya zon, ya. Berat hati mengatakan haram. Kalau dia dapat dia ini reta ni aku baru lepas mencuri, itu bukan zon lagi, itu yakin haramnya. Reta ni aku dapat daripada orang tu mencuri, dibaginya aku sebahagian daripada harta curinya tu. Itu bukan zon lagi, itu namanya apa? Itu yakin haram. Ini zon. Raja tu kita tak tahu, jangan-jangan reta dia halal. Dia bukan daripada rampasan, bukan daripada cukai, bukan daripada menzalimi orang lain. Mungkin dia dapat dari dia menyaga ke apa ke, jadi tak terang. Jadi rasanya haram, tapi ke tak kita tak tahu. Adapun harta yang macam itu kita nak buat macam mana? Yang tiada adil, yang ghalib hartanya itu dapat daripada mencukai akan orang Islam. Dia ambil harta itu daripada cukai-cukai orang Islam. Atau ghalib hartanya itu dapat daripada menzalimi akan orang, atau menzalimi akan rakyatnya. Bersalahan jika dapat hartanya itu daripada usaha yang halal. Kalau dia menyaga dapat harta, dia pun kaya, itu tak apa, itu sah halalnya. Kalau tidak kita tak tahu halal ke haram, tapi berat mengatakan haram. Usaha yang halal seperti berniaga dengan syaratnya, atau dapat daripada berbendang. Raja itu berbendang. Kalau ada raja itu berbendang, ada ke raja berbendang? Ada ke raja najak, merumput, ada? Kalau ada dapat dari situ, dan barang sebagainya, maka iaitu halal. Kalau dah sah halalnya, halal lah. Jangan kita buruk sangka pula. Benda tu halal, jangan kita sangka haram. Yang haram, jangan kita sangka halal. Jadi dia ikut kebiasaan. Masalah, kata Imam Al-Ghazali di dalam Minhajul Abidin, itu ada kitab lain namanya Minhajul Abidin, itu kitab tasawuf, ya. Minhajul Abidin namanya. Jika ditanyai orang akan dikau apa hukumnya pemberian raja-raja pada zaman ini, apa hukumnya kata daripada Sultan Nazrin Shah zaman ini, ya, kejap ni masa ni, apa hukumnya? Pada zaman ini tu zaman kita ni lah. Tapi Imam Ghazali kata zaman dia lah. Zaman dia rajanya zalim-zalim tau. Jadi kalau zaman itu, kalau dia Imam Ghazali, dia kata tak sah lah. Tapi zaman ini Sultan kita zalim ke adil? Sekarang ni zalim ke adil? Adil. Tak nampak zalim tu artinya adil lah. Dia tak ada mencukai kita, tak ada merampas harta kita, tak ada memaksa kita bayar cukai pada dia. Itu adil lah tu. Tapi zaman dia tu, zaman Imam Ghazali tu, rajanya banyak yang zalim-zalim. Maka jawab olehmu bahawasanya bersalahan ulama pada pemberian raja-raja itu. Kata setengah ulama bermula tiap-tiap yang tiada yakin akan haramnya, maka iaitu harus. Kalau dia tak yakin yang haram, haram ke halal, haram ke halal, haram ke halal, kita tak tahu. Maka hukumnya harus diambil. Boleh ambil. Harus mengambil akan dia. Jika ada ia fakir, kalau dia memang memerlukan harta itu, ambil lah. Tapi kalau dia ada gaji, dia ada duit, ada apa, tak betul, ambil lah, ya. Dan kata setengah ulama, tiada halal mengambil akal yang demikian itu, melainkan jika yakin akan halalnya. Dia nak yakin halalnya. Ini duit aku berlepas menyaga, kata Sultan tu, ya. Halal itu, ambil kalau dia sah halalnya. Kalau tak yakin, jangan ambil. Kata setengah ulama lain pula, sama ada ia fakir atau kaya, walaupun dia fakir, jangan ambil. Kerana ghalib harta raja-raja pada zaman ini haram. Ini kata Imam Ghazali itu zaman dia itulah. Bukan zaman kita ni, ya. Zaman dia tu raja-rajanya kebanyakan zalim-zalim belaka. Memeras keringat rakyat.
membina mahligai yang besar-besar. Semata-mata nak memperingati isterinya. Itu raja-raja dulu-dulu lah. Ingat di India dulu, pemerintah India tu Islam. Namanya Shah Jahan. Isterinya mati. Dia nak memperingati isterinya tu, dibinanya satu bangunan yang tinggi, yang besar, yang cantik, yang dipanggil, siapa tahu namanya? Kuis peranan. Taj Mahal. Tahu Taj Mahal? Dia bina hanya untuk memperingati isteri dia. Yang itu yang zalim tu. Ada pun raja Kenari tak ada. Mereka ada gaji. Kerajaan bagi gaji. Jadi bukan dia zalim. Harta dia tu daripada harta gaji. Bukanlah zalim ya. Tak adalah harta haram. Kalau dia bagi duit kita ni, duit gaji dia, halal ke haram? Duit gaji dia, nah ini aku baru dapat gaji hari ni, nak katanya. Halal ke haram tu? Halal, ambil lah. Harus dia ambil. Tapi kalau nampak dia zalimnya, maka tak boleh kita ambil. Sama ada kita fakir atau kaya. Kerana ghalib harta pada raja-raja zaman ini haram. Dan yang halal pada tangan mereka itu sangat sedikit. Zaman itu sikit benar. Dan kata setengah ulama bahawa pemberian raja-raja itu halal bagi orang kaya dan bagi orang fakir apabila tiada yakin akan haramnya. Ini jalan-jalan mudah lah. Kalau kita tak tahu halal ke haramnya, kira halal lah tu. Macam najis, kita tak tahu ada ke tidak najis, maka kira apa? Kira ada najis ke kira tiada najis? Tak nampak najis tu. Kira ada najis ke kira tiada najis? Kira tiada najis lah. Macam lantai yang perempuan duduk tu, kita tak tahu ada ke tidak najis, tak cicak yang dah kering ke betul disapu. Tahu? Siapa tahu? Siapa tak tahu? Tapi kira apa? Kira tak ada najis lah. Duduk lantainya tak apa. Boleh bawa sembahyang kain lepas itu. Boleh bawa sembahyang tudung yang kena lantai tu, tak apa. Kerana kita tak nampak najis. Hukum fiqh apa itu tahu? Bila tak nampak kira tak ada. Faham ke ni? Bila tak nampak kira tak ada. Udah nampak baru ada. Macam tu. Itu hukum fiqh. Begitu juga harta tu tak nampak zalimnya, maka dikira adil lah tu. Bolehlah kita ambil hartanya. Kerana tak yakin dia tu adalah orang yang zalim. Tiada yakin akan haramnya dan hanya senya dosa itu atas orang yang memberi pula. Aku bukan minta dia bagi, lantaklah. Dia pegang pada orang yang bagi aja. Bukan kita minta. Dan yang akhir ini dimuktamadkan oleh Syekhun al-alim al-alamah al-amil. Lagi bi'ilmihi Maulana Syekh Muhammad bin Sulaiman. Ini ulama besar zaman itu. Dia pun kata boleh ambil lah kalau kita tak yakin. Kita tak tahu dia tu zalim, kita tak tahu dia tu buat benda haram, kita dikira halal lah tu. Ambil lah, tak apa, kata Syekh ni. Siapa nama Syekh ni? Namanya apa? Maulana Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Al-Kurdi itu artinya orang bangsa Kurdish. Bangsa Kurdish, bangsa Salahuddin ya Allah, dia minta orang dengar kan? Salahuddin Ayyubi. Ada orang dengar tak nama? Ini orang Kurdish. Satu puak bangsa Arab lah, bangsa Kurdish. Kurdistan tu, ataupun negeri Kurdish tu, dia di antara Turki dan Iraq. Dia tengah-tengah. Belah ini Turki, belah ini Iraq. Antara dua tu, tengah-tengah tu Kurdish. Dijajah, ada sebahagiannya dijajah oleh Turki, sebahagiannya lain dijajah oleh Iraq. Itu Al-Kurdish. Al-Madani. Al-Madani tu apa? Orang Madinah. Madinah tahu? Madinah tu di mana? Di Kuala Lumpur. Madinah tu di mana? Di kampung. Ya Allah, tu mana dengar di Madinah? Madinah tu di mana? Di mana? Di negeri Arab Saudi. Itu namanya Madinah. Mufti. Dia tu mufti betul. Al-Mufti fil Madinatil Munawwarah. Mufti negara Madinah Al-Munawwarah. Orang alim betul kata takkan dapat jadi mufti. Mufti ni dia mengeluarkan fatwa tau. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, jika ditanyai orang akan kita, apa engkau kata pada pemberian orang pekan? Ini orang pekan.
Perempuan orang pekan ni. Orang bandar. Masa dulu, orang dulu pekan ni tempat maksiat tau. Di pekan adalah tempat hiburan-hiburan, di pekan adalah tempat berbagai-bagai maksiat, di pekan adalah tempat-tempat pelacuran, di pekan adalah tempat-tempat orang merompak dan sebagainya. Jadi orang pekan tu dihukum, kiranya orang-orang tu orang fasik lah kebanyakannya. Bukan semua, tapi dihukum orang tu orang fasik. Itu orang pekan. Kalau dia bagi kita macam mana? Orang pekan tu bagi kita RM50 kata dia. Macam mana? Penerimaan kita macam mana? Dan lainnya, adakah lazim menolakkan akan dia dan memeriksa daripadanya atau tiada lazim? Lazim kita tanya dah. RM50 kata orang pekan tu ya. Kita bertanya, ini duit apa ni? Duit judi ke? Duit halal? Boleh tanya apa tu dah? Tengok masalah ini ya. Tiada lazim atau tak tanya. Maka jawab olehmu bahawasanya apabila ada pada zahir manusia itu soleh, maka tiada mengapa menerima akan pemberiannya. Kalau orang magi je tu pakai jubah, pakai sorban, pakai ketayap, berjanggut, cakap bagi salam dulu, dia pun bagi RM50. Lazim ditanya ke tak payah ditanya? Tak payah tanya, ambil ajalah. Tapi kalau dia pakai seluar pendek, dia pakai seluar pendek, rambut pula sini cukur, tengah katas tu. Ada tak pernah tengok orang apa itu? Pakai seluar katuk apa itu, dia pun bagi RM50. Apa buat? Kena tanya mana dapat duit ni, katanya. Pasal dia lazimnya orang fasik. Kalau dia perempuan yang bagi tu pula apa itu je. Kalau dia pakai tudung labuh ataupun pakai purdah apa itu, dia bagi kita RM50. Terima ajalah ya, kerana dia pada zahirnya dia solehah. Tapi kalau dia pakai miniskirt, lagi pakai bebek, udahlah miniskirt bebek pula, pakai kasut tumit tinggi pula tu, betul jalan pun terketik-ketik macam apa? Terketik-ketik macam apa? Macam itik. Tak tahu macam itik? Macam itik pulang petang tiada lan melenggang bibirnya merah delima merekah kain tinggi sebelah betisnya membayang, itu dia Nona FRU. Kalau jenis kopi itu dia bagi kita duit, apa buat? Tanya dulu, ni duit apa? Kita tak tahu dia tu apa kerjanya. Jangan-jangan dia pelacur. Baru lepas dia melacur, dia bagi kita duit pelacurannya tu. Jadi kena tanya dulu. Jangan terus terima. Ini kata setengah ulama ya. Ini bukan Ustaz Ibrahim ngabar ni. Ulama-ulama dulu ngabarkan kopi tu ya. Tengok pada zahirnya. Apabila ada pada zahir manusia itu soleh, maka tiada mengapa menerima pemberiannya dan sedekahnya. Dan tiada lazim memeriksa. Jangan periksa, jangan tanya-tanya. Memeriksa akan dia, kerana memeriksa akan yang demikian itu membawa kepada jahat sangka. Jahat sangka itu berdosa hukumnya ya. Jahat sangka itu adalah satu perbuatan yang sangat dikeji, yang sangat dilarang. Kata Allah, inna ba'da zanni ismun, kata Allah ya. Sesungguhnya sebahagian daripada jahat sangka itu adalah berdosa. Jangan jahat sangka. Kita dengan kawan-kawan pun biar baik sangka je. Jangan nengok dia ni dah semayang ke belum, dah semayang ke belum. Jangan kita anggap dah semayang je tu. Baik sangka dengan kawan-kawan. Begitulah kita dengan orang lain pun. Mesti baik sangka. Ini ada ayat ni, inna ba'da zanni ismun ya. Jangan jahat sangka. Kadang-kadang kita ni jahat sangka benar. Kita pergi orang Kenduri tengok lauk banyaknya, berkopah-kopah lauknya ya. Kita jahat sangka dengan tuan rumah, itu bukan apa, itu nunjuk-nunjuk katanya. Macam dia tahu aja dalam hati orang tu. Dia nunjuk-nunjukkan dia tu kaya, banyak duit. Itu yang macam-macam ada. Lauknya udang galah ada, ikan krisi ada, ikan cenahak ada, nasi pun macam-macam, nasi hujan panas pun ada, nasi minyak pun ada, nasi kerapu pun ada. Macam dia tahu aja dalam hati orang tu nak nunjuk-nunjuk. Itu berdosa besar tu ya. Begitu kita tengok orang pakai baju beroleh-oleh je baju tu beroleh.
Berkilat-kilat je baju tu. Kenapa tu nak nunjuk pada orang dia ada baju baru kata. Macam dia tahu dah mati orang tu. Padahal mungkin orang tu tak ada cari baju lain tak jumpa, itu aja yang jumpa pakai je lah. Mana kita tahu dia tu nak nunjuk pada orang. Macam saya pakai jubah ni, pakai sorban ni. Itu bukan apa tu ustaz tu nak nunjuk pada orang. Ya sangka orang dia tu orang alim. Ya sangka tak tahu pada dia tu ustaz. Macam dia tahu gagau-gagau hati saya. Itu apa gelarnya? Apa gelarnya? Jahat sangka, buruk sangka. Kita jangan buruk sangka. Tak boleh, berdosa ya. Kalau tidak dia jadi jahat sangka kepada orang Islam, maka iaitu tertegah pada syarak. Tertegah tu apa? Tidak dibenarkan oleh syarak. Tertegah pada syarak kerana firman Allah Taala, inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebahagian daripada jahat sangka itu, setengah daripada sangka buruk itu adalah dosa. Itu satu bab lagi ya. Tengok orang bagi kita tu, kalau zahirnya soleh, kita terima, jangan tanya-tanya. Tapi kalau zahirnya dia fasik, masa itu baru boleh kita tanya, baru boleh kita periksa, baru boleh kita siasat. Kalau tidak, terima je lah orang bagi kita tu, anggap itu sebagai rezeki dari Allah Ta'ala. Syahadat, cerita lain pula ya. Ketahui olehmu bahawa hukum syarak itu terbagi atas dua bahagi. Syarak itu artinya apa? Undang-undang Islam. Ya, undang-undang Islam itu ada dua jenis hukum. Terbagi kepada dua bahagi. Pertama, hukum jawaz. Jawaz itu artinya harus ya. Jawaz. Harus. Yang ini harus. Apa arti harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Contoh apa? Jawaz tu, benda harus. Apa contohnya? Contohnya bersin, menguap, lagi makan, minum, itu semua harus begitu. Tak ada berpahala, tak ada berdosa. Cuma yang harus ni bila kita laksanakan, dia bertukar. Boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi harus. Dia tidak tinggal, bukan harus, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Harus tak ada ya. Sekali lagi, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Dia tidak tinggal harus. Ya, bila dilaksanakan, asalnya harus. Makan tu hukumnya harus. Faham ke mana? Makan ni apa hukumnya? Harus. Kejap ni makan ke tak? Puan-puan makan ke tak kejap ni? Kejap ni makan ni? Tengah makan ke tak ni? Jadi maknanya kejap ni kalau dia benda tu wajib, berdosa lah kerana tak makan kejap ni. Ya tak? Faham kan ni? Kalau tak makan tu, berdosa lah. Sekejap ni berdosa lah ni semua. Sekarang ni berdosa ke tak? Berdosa ke tak perempuan ni? Ngapa tak? Kerana makan tu hukumnya harus saja. Tak makan tidaklah berdosa. Ya. Tapi bila puan-puan makan, dia boleh jadi wajib. Bila jadi wajib? Bila dia udah terdeik. Bila makan baru sambung nyawa, boleh hidup. Ketika itu apa? Wajib dia makan. Faham ya? Ya. Yang kedua, boleh jadi haram. Bila jadi haram? Bila dia makan harta yang haram. Harta tu haram, dia tahu ini duit curi ni, dia pun beli mi, makan mi tu. Apa hukumnya? Haram. Pasal dia tahu duit tu sumbernya daripada yang haram. Ataupun benda haram. Macam-macam lah benda haram. Kucing haram, dia pun makan daging kucing, buat kandang tuk makan. Haram hukumnya. Ataupun makan daging anjing. Dia pun ambil anjing tu buat apa? Buat daging masak merah. Lepas tu makan. Haram itu. Ya, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram. Boleh jadi sunat. Makan tu boleh jadi sunat. Macam mana jadi sunat? Macam mana makan boleh jadi sunat? Bila dia nak makan, dia baca dulu doa. Ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Ya. Dapat pahala ke tak? Makan dapat pahala tak? Mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu gunakan tangan yang kanan, maka dapat pahala bila dia buat tu. Jadi semua sunat tu. Dapat pahala sunat.
Kadang-kadang makan tu boleh jadi makruh. Macam mana makruh? Macam mana makan jadi makruh? Dia makan gunakan tangan kiri, ngap tangan kiri. Minum pun begitu juga. Ambil gelas tu tangan kiri, berdiri pula tu ngap. Apa hukumnya? Makruh, ya. Nasi tu orang kopi tiga, dia ambil nasi tu kepal-kepalnya lambung ngap, sambung dengan mulut. Apa hukumnya? Apa hukumnya perempuan? Makruh, ya. Jadi bila kita makan, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Dia tak ada tinggal harus. Asalnya dia hukumnya itu harus, tapi bila kita laksanakan dia tidak kekal sebagai harus. Dia bertukar hukum, ya. Itu dia. Jadi namanya jawaz. Pertama hukum jawaz, yakni harus. Kedua hukum afdal, yang harus pula ada yang afdal. Yang terlebih utama itu afdal. Harus tapi afdal. Artinya utama, dapat pahala tu. Maka hukum yang jawaz, yakni yang harus, itu iaitu dinamakan hukum syarak yang zahir, iaitu kebanyakan amal segala fuqaha. Fuqaha itu artinya ahli-ahli fiqh. Fuqaha itu namanya artinya apa? Ahli-ahli fiqh. Dia tahu ilmu fiqh, apa hukum ini dia tahu. Itu semua ahli fiqh itu dia makan yang harus-harus saja. Dan hukum yang afdal itu dinamakan hukum wara'. Wara', ya. Lawan wara' apa? Lawan wara' apa? Wakra'. Tahu? Wara' itu artinya apa? Dia meninggalkan sebahagian daripada yang halal kerana takutkan haram. Itu wara'. Ya, meninggalkan. Tofu tu halal ke haram? Saya nak tanya, tofu. Tahu tofu? Halal ke haram? Halal. Tapi orang wara' dia tak makan kalau tofu itu diproses oleh orang bukan Islam. Itu orang wara'. Kenapa? Dia takut ada unsur-unsur najis dalam tofu tu. Begitu juga mie, halal ke haram? Halal. Tapi orang wara' tak makan. Kenapa? Kenapa tak makan? Dia takut ada unsur najis. Ya. Kadang-kadang diproses oleh Chan Amoy. Apa dia memprosesnya? Ya, Amoy itu ada ke belajar taharah, ada ke belajar bersuci, ada ke belajar tentang ayat lalu. Kadang tangannya jilat, dia anjing lalu itu dia ngulim mie tu. Buat mie rebus. Ya, buat mie kari. Kita pun beli makan, ngap sedap benar. Rupanya apa? Ada unsur najis. Orang wara' dia tak makan. Kecuali dia tahu yang memproses itu orang Islam. Baru dia makan. Dia tahu orang yang buat tofu itu orang Islam, baru dia makan. Kerana orang Islam dia jaga kesuciannya. Orang bukan Islam dia tak jaga, bantai aja. Macam kita ni lah, kita ni wara' ke wakra'? Perempuan wara' ke wakra'? Orang yang bercakap ni wara' ke wakra'? Wakra' juga. Tampil lah, bantai aja, ya. Dia nak jadi orang wara' tu yang pertamanya dia meninggalkan yang meragukan hati dia meninggalkan. Tak makan. Tak pergi, tak ada menyertai. Itu orang wara'. Ustaz, kalau kita memang tak makan, tapi kalau orang bagi tu orang bagi tu tengok siapa yang bagi. yelah, kadang kawan-kawan kita Kawan yang kita. Kalau kawan tu kita tengok dia tu orang jenis semayang, orang jenis yang menjaga kesihatan, menjaga kesucian, ambil je, jangan tanya-tanya. Ambil aje. Bukan wakra' tu. Tapi kalau terima aja, itu wakra' namanya. Ya. Kita tahu Ustaz barang memang tak berapa nak ni, dia bagi, kita tak makan Ustaz. Tak makan? Apa buat? Buang, tak boleh membazir. Makanlah. Tak, kita tahu dah dia memang bukan. Memang dia itu sama makan lah. Tu sama makan. Tu ambil lah. Minta maaf lah, saya hari ni puasa kata. Cik hati lah Ustaz. Nipu pun tak apa. Buat dah alasan-alasan nipu tu tak apa. Itu nipu apa hukumnya? Hukumnya harus nak menjaga. Mana ada nipu sunat tak ada ya? Tipu harus. Itu boleh. Ya. Hari ni saya tak makan, saya puasa hari ni. Minta maaf lah kata ya. dia dah bagi dah depan pintu.
Kalau dah tak ada jalan lain, terimalah. Ambil lah. Banyak makan Ustaz. Ambil, jangan ada makan. Bagi kucing makan. Kucing boleh makan tak? Boleh bagi kucing makan. Jangan sedekah ke orang lain pula. Aku tak nak makan, sedekah kat lu, seropol jadinya. Kalau kita sedekah orang lain, seropol lah buat kerak belakang. Kita buat kerak, dia buat kerak. Itu dia. Memang payah nak menjaga apa ni ya. Memang payah nak menjaga syariat ni. Bukan senang. Dan dari kerana inilah mana dia yang afdal ya, kita hendak yang afdal tu. Yang dinamakan hukum wara' yang batin, iaitulah yang diamalkan oleh segala orang yang sufi. Sufi itu katanya apa? Katanya apa? Orang sufi. Orang yang mengamalkan ilmu tasawuf. Dia apa? Kalau tak yakin dia halal, dia tak makan. Kalau tak yakin dia tu apa namanya, boleh mendatangkan pahala, dia tak ceburkan diri dia. Itu namanya orang sufi. Dalam dirinya tu tak ada lagi riak, tak ada ujub, tak ada takabur, tak ada hasad dengki, tak ada pemarah, tak ada gila dunia. Itu orang sufi tu. Dia menjaga hatinya daripada sifat-sifat. Sifat apa? Sifat apa keluarnya? Mazmumah. Sifat mazmumah. Dan dari kerana inilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam innama huwal aslu fi hadzal babi syai'ani ahaduhuma hukmu syar'i wa zahiruhu wassani hukmul war'i wa haqiqatu fa hukmu syar'i an ta'khudha ma ataka mimman zahiruhu salahun wa la tas'al illa an tatayaqqana annahu ghadabun aw haramun bi'ainihi wa hukmul war'i alla ta'khudha syai'a min akhadin hatta yabtahasa anhu ghayatal bahthi wa tastaqsiya ghayatal istiqsa'i annahu la syubhata fihi bihalin wa illa fatarudduhu. Artinya ketahui olehmu bahawasanya asal pada bab ini, bab apa? Bab membicarakan warak ke wakrak ni. Ini bab yang kita baca ni tadi ya. Ini bab ini. Membicarakan bab halal dan haram tadi. Asal pada bab ini, yakni pada bicara bab halal dan haram ini, iaitu dua perkara. Pertama hukum syarak dan zahirnya, dan kedua hukum warak dan hakikatnya. Dia ada dua, satu hukum syarak, lagi satu hukum warak. Kalau hukum syarak dia kira boleh, tak nampak najis kira tak najis lah tu. Tak nampak haram dia kira halal lah tu. Itu syarak ya. Tapi warak lain. Dia meninggalkan yang sebahagian daripada yang halal kerana takutkan haram. Itu namanya warak. Pada hal halal dan haram itu iaitu dua perkara. Yang pertama hukum syarak yang zahirnya, yang kedua hukum warak dan hakikatnya. Hakikat itu yang sebenar-benarnya, yakni hakikat syarak dan batinnya. Maka hukum syarak itu bahawa engkau ambil akan barang yang datang akan dikau daripada seorang yang zahirnya itu soleh, ambil. Kalau dia tu zahirnya soleh, dia pakai kupiah, pakai sorban, dia semayang tak tinggal, dia tu imam pula, kita ambil aje lah. Jangan banyak cerita, jangan banyak songit. Dan jangan engkau tanyai melainkan jika engkau yakin bahawasanya harta itu dapat daripada rampasan. Kalau kita yakin benda tu haram, baru kita tolak. Kalau tidak, terimalah. Kalau pemberian tu daripada Tok Imam, daripada Tok Bilal, daripada pengurusi surau, daripada pegawai yang warak ya. Tengok dia kepiah pun tak lekang, berjanggut dan sebagainya. Itu jangan tanya-tanya, jangan selidik-selidik, jangan peresa-peresa. Apa buat? Ambil aja. Ya. Kalau dia tu kelihatan dari segi zahirnya soleh. Ya.
Tapi kalau kita nyata dia baru lepas nyamun, kita nampak dia megang pistol begitu, dia baru lepas nyamun, dia pun ambil duit tu bagi kita. Apa tahu? Terima ke tolak? Tolak. Jangan terima ya. Sudah nampak. Kalau zahir haramnya jangan engkau ambil melainkan jika engkau yakin bahawasanya harta itu dapat daripada rampasan atau nyata haramnya. Harta itu haram. Ya, dia ambil yang kucing, dia sembelihnya kucing tu. Dia buatnya rendang daging masak merah. Dibaginya kita seperin. Ambil ke tak? Ambil ke tak? Ngapa? Kerana daging itu haram, nyata haramnya. Jadi jangan ambil ya. Dan hukum warak bahawa jangan engkau ambil. Ini kalau warak ya, tadi syarak ya. Hukum warak jangan engkau ambil akan sesuatu daripada seseorang hingga diperiksa daripadanya. Sehingga periksa. Tanya betul-betul mana dapat, beli dari mana, kamu beli itu duit apa, tanya betul-betul. Kalau dah yakin betul dia itu halal, baru dia ambil. Dan habiskan periksa itu sehabis-habis periksa akan bahawasanya akan suatu itu tiada syubhat di dalamnya. Apa kata syubhat? Syubhat artinya samar-samar antara halal dan haram. Itu syubhat. Serupalah syubhat apa? Mi yang diproses oleh Tang Long Leng, itu namanya syubhat. Ya. Lagi kicap yang diusahakan oleh Tang Chong Hang. Lagi chili sauce yang dibuat oleh Ling Tong Lek. Tahu ke orang ni? Orang bukan Islam yang mengusahakan kicap, mengusahakan chili sauce, mengusahakan mi, mengusahakan taufu dan sebagainya. Itu namanya syubhah. Nak dikatakan haram, bahannya apa haramnya? Tepung. Tapi nak dikatakan halal, takut ada unsur najis di dalamnya. Itu namanya apa? Apa namanya? Tadi sebut lagi? Syubhah. Apa dia? Sekali lagi. Apa dia? Syubhah. Di dalamnya dengan segala halnya. Dan jika tiada yang demikian itu, maka engkau kembalikan pada dia, pada orang yang bagi itu. Dan hasil daripada masalah ini daripada yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab yang bernama Arba'in fi Usuluddin. Satu kitab namanya Arba'in fi Usuluddin. Bahawa wajib atas seseorang yang warak itu memeriksa akan sesuatu yang didatangkan akan dia. Oleh orang yang tiada diketahui akan hal mereka itu. Hingga nyata akan halalnya. Semua kena cek. Beli ikan masin kena cek. Dari mana ikan masin itu datangnya. Kalau kita tahu masyhur ikan masin itu datang daripada perusahaan orang-orang kapio, jangan makan. Kerana ikan masin itu dijemur di mana dijemurnya? Di mana dia menjemur ikan masin itu? Atas jalan raya, tahu? Di situ tempat dia menjemur ikan masin itu. Kalau atas jalan raya, apa yang selalu lalu gitu? Apa yang selalu lalu gitu? Ekornya lidahnya apa? Lidahnya apa? Lalu kita pun beli ikan masin, buat goreng atau buat gulai ikan masin. Bubuh buah nangka dalam tu, buat gulai lemak, punyalah sedap makannya. Rupanya ada unsur najis. Begitu juga bihun. Tahu bihun? Tukang bihun tu di mana? Ada pernah pergi ke Kampor tak? Kampor tu ada satu tempat namanya Mambang Diawan namanya. Ada pernah dengar nama Mambang Diawan? Dia membuat bihun tu, dia jemur dia main di atas pelantar tu, tinggi tu pelantar. Panjang penuh. Orang tak boleh masuk, dia ada pagar kelilingnya. Tepi itu pagar, tak nampak dari luar. Kecuali orang yang betul-betul nampak, manjat nampaklah ya. Ya. Bukannya tinggi. Jadi tengah nyemur tu apa yang lalu? Anjing juga. Lalu nitik aja dia keliling. Ya. Kilang lah tu, kilang bihun tu. Bila diperiksa dia ada dengan anjing tu, tak ada lah anjing terdekat itu. Bila tak ada orang merasa, dia biarkan anjing tu berkeliaran keliling tempat itu. Kita pun beli bihun tu, buat bihun sup, lepas tu makan. Apa yang kita makan?
ayo liyo anjing. Ya. Tapi nak makan udang, Ya. Carilah orang Islam ada. Besta ada. Ya. Yang mengusahakan bihun ada, ya. ni apa? Macam kicap tu. Mi pun ada sekarang. Ni dah ada orang Islam mengusahakan mi, ya. Ada. Carilah yang perusahaan daripada orang Islam. Ya. Ustaz, kicap tu yang dia daripada kilang besar. Lepas tu orang lain tu dia nak niaga kan. Dia ambil kicap tu dalam kuantiti banyak lah kan. Lepas tu dia botolkan atas nama orang lain. Itu yang selalu kena tu. Selalu kena apa tu? Ya. Dia ambil dia tempah di kilang besar tu. Buat bagi cap aja. Betul letak capnya apa. Itu yang kena bahaya. Sebab tu dia tengok tu kalau diproses oleh itu boleh makan. Kalau dibungkus oleh itu jaga bahaya ya. Dibungkus oleh Haji Ibrahim Istar katanya. Itu maknanya apa? Maknanya apa? Dia hanya bagi cap aja ya. Itu bukan dia yang buat. Yang buat itu orang kafir tu. Ya. Tauco pun ada, kopi tu lah kicap, kopi tu cili sos, kopi tu. Tapi hari ini banyak dah ada yang orang Islam buat ya. Cili sos ada tak cili sos Tamin, ada tak cili sos Aminah Hasan, ada tak cili sos Kipas Udang, ada. Ngapa tak Tancong Ceng juga? Begitu juga kicap. Ada kicap Kipas Udang, ada kicap Suria, ada kicap apa lagi? Tak macam-macam lah. Ceklah barang yang kita makan. Balik kan tengok, pergi ke dapur tengok apa kicap dia makan. Apa cili sosnya makan biar orang Islam yang memproseskannya. Mahal sikit tak ngapalah, asalkan jangan haram. Biar mahal sikit tak ngapa, asalkan jangan haram. Ubat gigi dah ada tak orang Islam mengusahakan ubat gigi? Ada tak? Halal gel ada, hilal ada. Ngapa tak yang orang kafir juga? Ya. Itu namanya syubhat. Kita tak nak yang syubhat tu, kita nak yang halal, betul-betul halal. Talabul halal faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut yang halal itu adalah wajib bagi sekalian muslimin dan muslimah. Baik, kita baca sama kita balik. Ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Bra'in fi Usuluddin, bahawa wajib atas orang yang warak memeriksakan akan sesuatu yang didatangkan akan dia oleh orang yang tiada diketahui. Kalau orang tu kita tak tahu keadaan dia soleh ke fasik ke, kena periksa. Akan hal mereka itu hingga nyata akan halalnya. Kalau nyata halalnya baru tak payah periksa. Maka jika tiada nyata akan halalnya, maka engkau tolakkan akan dia. Yani jangan engkau ambil akan pemberian mereka itu. Tetapi yang demikian itu jika tiada membawa kepada menyakitkan hati mereka itu. Ya, kalau kita tolak dia sakit hati, dia benci dengan kita, dia marahkan kita. Ketika itu pura-pura lah ambil. Ambil lepas tu buatlah sesuatu yang perlu. Lepas tu dia campak-campakkan lah, tapi ambil lah juga ya. Walaupun dia tu menjadi mendatangkan membazir, mencampak tu membazir lah ya. Tapi daripada makan yang haram, ya membazir tak apa. Maka iaitu tiada harus engkau periksa kerana menyakitkan akan hati seorang itu haram. Menyakitkan hati orang itu haram ya. Dan demikian lagi jika engkau tanyakan kepada orang yang lain daripada mereka itu, jika didengar oleh mereka itu nescaya jadi bertambah sakit hati mereka itu, dan yang demikian itu haram pula. Jangan nanya orang lain tak. Nanya pada timah apa midah tu bagi aku, mi tu halal ke haram, dia tu soleh ke? Kata dia timah, dia tu bertudung pun tidak, dia semayang pun tidak, udah marah dia kalau dia dengarnya. Marah. Jadi ketika itu haram lagi hukumnya. Dan demikian lagi jika engkau tolakkan akan pemberian mereka itu dengan tiada engkau periksa akan dia, nescaya jadi sakit hati mereka itu. Bila sakit hati membawa kepada liar hati mereka itu. Dia tak nak nengok kita pun, masam aja nengok kita. Negor pun dah tak nak, moncong dia bibir, tahu moncong. Tahu ni? Nengok kita udah jadi musuh. Kita tak nak jadi musuh ya. Kepada liar hati mereka itu, maka yang demikian itu haram pula.
maka tiada jalan engkau pada menolakkan akan yang demikian itu melainkan dengan lemah lembut. Kalau boleh tolak dengan cara lemah lembut, minta maaf lah katanya. Maka saya ni darah tinggi tak boleh makan mi kata. Walaupun dia tak ada darah tinggi, boleh tak? Boleh tak nipu? Boleh ya. Saya ni ada darah tinggi tak boleh makan mi kata ya. Saya ada kencing manis kata ya. Mi ni dia banyak apa? Banyak kanji kata. Kanji itu boleh mendatangkan kencing manis kata. Bolehlah nipu pun tak apa. Melainkan dengan lemah lembut, maka jikalau tiada dapat engkau tolakkan akan yang demikian itu melainkan dengan menyakiti akan mereka itu, maka jangan engkau tolakkan akan pemberian mereka itu, dan lazim engkau ambil. Kalau tak boleh, ambil lah akan pemberian mereka itu, serta halal engkau makan. Ambil lah, makan tak apa. Sudah tak ada jalan lagi dah, ambil dan makan, halal itu. Tapi jangan minta lebih pula. Jangan pergi ke rumah dia, ada ke lagi yang tadi? Jangan lagi. Itu aja. Macam kita pergi rumah orang lah, kita pergi rumah orang, dijamunya mi. Mi goreng dijamunya, jangan tanya mi ni halal ke haram, jangan tanya tu. Mamam aja. Udah masak. Jangan tanya ini mi ni beli dengan Cina ke beli dengan Melayu. Jangan tanya-tanya. Mamam aja. Tapi jangan pula, ada ke lagi tambah, ada ke plastik buat balik pula. Itu tak boleh ya. Itu tak boleh. Sekadar mana yang ada di situ aja makan. Kerana nak menghormati tuan rumah. Kerana hukum menghormati tuan rumah itu hukumnya wajib ya, wajib menghormati tuan rumah. Haram kita menyinggung perasaan tuan rumah itu. Jangan kau tolakkan pemberian itu, pemberian mereka itu, dan lazim engkau mengambil akan pemberian mereka itu, serta halal engkau makannya. Halal ya, tak ada haram akan pemberian, kerana menyukakan hati orang Muslim itu. Hukumnya wajib ya, kita menyukakan hati orang Muslim itu, dan memeliharakan akan kesakitan mereka itu. Jangan bagi dia sakit hati. Terlebih baik bagi orang yang warak itu daripada meninggalkan akan mengambil yang demikian itu ya. Itu harta yang nampak halal, orang yang bagi itu pun halal, kita ambil aja lah. Dah tak ada jalan nak menolaknya, kita ambil lah, hukumnya jadi halal, boleh makan, yang dimakan pun tak ada haram. Ya. Kemudian tengok apa lagi katanya, panjang lagi rupanya ya. Adapun sikit lagi kita baca ya. Adapun harta yang syubhah. Syubhah ni apa? Kan saya dah khabar tadi, syubhah tu apa? Samar antara halal dan haram. Itu syubhah ya. Maka iaitu yang syak akan halalnya dan haramnya. Kita tak tahu halal ke haram. Yakni tiada yakin akan halalnya dan tiada yakin akan haramnya. Seperti sabda Nabi SAW, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurum mutasyabihat la ya'maluhunna katsirun minan nas faman ittaqash syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'ardihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haula al-qima yushaku an yaqa'a fihi. Artinya bermula yang halal itu nyata, terang, senang diketahui ya. Yang halal itu banyak, terang. Ya. Tepung tu halal, ayam tu halal, titik tu halal. Lagi korban tu halal, lembu tu halal. Banyak yang halal. Bayyinun, nyata, terang. Dan yang haram pun nyata dan terang. Yang haram pun terang juga. Anjing tu haram, kucing tu haram, biawak tu haram, ular tu haram, lipat tu haram, tikus tu haram. Terang juga ya. Dan antara keduanya itu beberapa perkara yang syubhat. Antara kedua tu, antara yang halal dan yang haram tu, itu namanya syubhat. Nak dikatakan haram, bendanya halal. Nak dikatakan halal, takut ada unsur najis di dalamnya. Itu namanya syubhat. Seperti barang makan yang diproses oleh orang kafir, itu syubhat itu. Kita tak tahu dia ni betul ke bersuci ke tidak ke, dia ikut aturan bersuci ke tidak. Itu namanya syubhat ya. Itu namanya syubhat.
Bermula yang halal itu nyata dan yang haram itu nyata, dan antara keduanya itu beberapa perkara yang syubhah yang tiada mengetahui akan dia oleh kebanyakan daripada manusia. Kita tak tahu. Yang tahu orang dalam kilang saja tahu. Maka barang siapa memeliharakan akan syubhat itu, maka sesungguhnya lepaslah ia bagi agamanya. Dia tahu benda itu syubhat, ditinggalkan. Tak ada dia. Itu pun bukan mati pun. Mati ke tak makan mi? Mati ke tak makan tofu? Mati ke tak makan fish cake? Mati ke tak makan fish ball? Mati ke tak makan sausage? Jadi ditinggalkannya. Kerana itu lebih baik. Bila ditinggalkan itu, tak adalah benda-benda yang dia ragu-ragu untuk masuk dalam perut dia. Yang masuk tu hanya yang halal. Dia dah yakin halal baru masuk dalam perut dia. Dia tak yakin halal, dia tak masuk dalam perut dia. Itu dia yang lebih baik. Itu orang warang tu. Itu orang warang. Kalau semua